Assalamualaikum, kembali bersama Telegram. Di episode kali ini aku nak review satu filem yang ditayangkan di Astro First sekali lagi, iaitu filem berjudul Jebat. Okey, pengarah untuk filem ni bernama Jamal Khan. Dia terbitan Pena Creative Pictures. Pelakon terdiri daripada Shahnaz Ahmad dan Nelidia Senrose. Okey, sinopsis untuk filem ni aku dapat daripada myinfotype.com. Dia mengisahkan seorang bekas kota gangster lakonan Shahnaz yang telah bertaubat dan cuba hidup sebagai seorang biasa dengan bekerja sebagai peternak ikan dan berkahwin. Pada masa yang sama, Jebat juga menyembunyikan kehidupan lampaunya sebagai kaki gangster daripada isteri tercinta apabila hidupnya masih diganggu konco-konco gangster. Okay. Credit to myinfotype.com. Sebab aku malas nak buat sinopsis Telegram. Okay. First, aku nak sentuh pasal dia punya tajuk. Okay. Tajuk dia Jebat kan. Aku tak tahu kenapa dia pilih nama Jebat sebagai tajuk. Sebab pada akulah, nama Jebat ni dia macam carry something yang significant tau. So bila kau create satu watak yang bernama Jebat, aku expect something lah. Lebih-lebih lagi kau menggunakan nama Jebat tu sebagai tajuk filem ni. Tapi turn out no, Jebat tu doesn't mean anything. It's just another name kan. They can easily bagi nama Hasan or Jamal kan. Doesn't make any difference. Okay, yang tu pasal tajuk filem ni, which is isu yang paling kecil untuk filem ni actually. Sebab apa? Sebab jalan cerita untuk filem ni dia agak lebih kurang macam cerita cluster punya jalan cerita, kelam kelibut sikit. Tapi at least this one it looks nicer lah compared to cluster. Dia punya shot, dia punya color grading, dia punya cinematography better than cluster lah. Okay. Dia punya premise tak adalah complicated sangat, macam sinopsis yang aku baca tadi. Dia ex-gangster, nak settle down. Dalam masa yang sama, dia cuba nak merahsiakan dia punya latar belakang kisah lampau dia. So, bila ada orang jahat from dia punya previous life datang cari dia, nak bunuh dia, so dia terpaksa selamatkan diri dia dan juga selamatkan isteri yang tercinta dia tu. Tapi dalam masa yang sama, dia terpaksa cover line lah supaya bini dia tak tahu yang dia ni dulu siapa kan. So kat situlah adanya elemen-elemen comic relief yang diorang boleh masukkan, which is aku rasa semua elemen kelakar tu tak berapa nak jadi sangat lah. Tapi itu mungkin aku punya taste lah. Mungkin orang ramai suka that type of comedy. It's okay kan. Tak ada betul, tak ada salah kan. Dia subjektif benda ni. So in general, premise ni bukan satu premise yang baru lah. At least untuk filem-filem luar kan. Banyak aku rasa cerita orang putih yang ada this type of element or premise. And yang aku ingat The Spy Who Dumped Me, aku rasa lebih kurang it's komedi yang lebih kurang macam ni jugalah patutnya. So banyak elemen yang diorang boleh ambil from other film action komedi untuk jadikan influence lah. Tak adalah copy bulat-bulat, ambil influence from film-film luar punya komedi aku rasa. Tapi movie ni aku tak tahu lah dia ambil, dia influence mana punya filem aku tak tahu. Dia agak kelam kelibut sebenarnya. Sebab aku cara dia produce, overall movie ni macam orang yang tak tahu macam mana nak buat. Agak cacar marba from the start kan. And dia punya structure tu ada tau. Structure dia ada. Tapi itulah dia punya isi tu. Intipati dia tu agak hampir lah, senang cerita kan. Dia punya skrip dia, dia punya cerita dia, dia punya screenplay memang sangat poor lah. Kan? Muzik jangan cakap lah. Muzik memang ke laut lah. Kan? Macam ada muzik tak kena dengan scene kan. Muzik kelakar tapi scene serius. Kan? Muzik serius tapi tengah action ni kan. Tengah drive ni action kan. Tapi muzik serius. Aku macam, okay, dia muzik ni macam tak kena dengan situation ni kan. Towards the end, scene tu, dia menghala ke satu scene yang serius, sedih, yang dia luah perasaan between Shahnaz Ahmad dengan Nelidia Senrose. Oh, okay. Now music to make sense.
Tapi why kau start awal kan? By the time scene tu sampai, the mood is already gone. So macam mana, siapa yang edit filem ni? So agak, itu yang cakap, overall kualiti keseluruhan filem ni macam orang yang tak ada pengalaman sangat yang untuk buat satu filem. Intro dia okey lah. Intro dia macam dia narrate siapa karakter tu, dia macam bagi bullet point lah. Okay, jebat aku siapa, aku asal dari mana. So aku okey kat situ. Okey lah, dia senang nak bagi tahu penonton jebat ni siapa, macam bullet point 1, 2, 3 kan. So orang tak payah pening-pening. So aku okey lah. Aku tak adalah expect macam lebih-lebih sangat kan. Cerita action komedi je kan. Tapi lepas tu bila dah start cerita tu, aku tengok karakter jebat ni macam orang lain pula. Tak macam yang kau explain awal-awal kan. Apa, dia start pergi Perak untuk honeymoon. Okay, and then aku tengok macam dia macam tak nak spend time dengan bini dia. Aku confused. Ini before yang dia tahu orang jahat cari dia tau. Bukan selepas. Okey lah, kalau selepas tu mungkin dia nak cover line kan. Tak nak spend time dengan bini dia. Ni before dia tahu. So aku agak confused kat situ lah. Macam kau ni macam kena kahwin paksa kan. Sebab masa intro tu macam dia cakap yang dia sanggup buat apa saja untuk bini dia kan. So macam ada clash kat situ. Penulisan tu tak match lah. So masa dekat Perak tu, dia orang jahat nak cari dia, which is aku rasa macam this is different level of gangster. Sebab kau honeymoon dekat Europe, orang gangster tu pergi Europe nak bunuh dia, which is very international punya gangster lah. It's not macam dekat within our country je kan. Cross country babe, which is aku rasa unnecessary pun benda tu kan. Because kau create like global scale of criminal and global scale of crime activities, tapi benda tu useless kan. So what's the point? And then cakap pasal global scale tu, yang dia pergi Perak tu pun aku macam confused kenapa dia nak kena ada scene kat sana. Sebab bila kau memilih satu lokasi untuk menceritakan sesuatu, mesti kena ada sebab kenapa lokasi tu dipilih. Dan sebab lokasi tu dipilih, mestilah ada kena mengena dengan cerita yang kau nak ceritakan tu. Bukan just nak up the scale of the movie kan. Okay, movie ni cool sebab shoot overseas. Okay lah, boleh. Tapi kena ada relevansi dia lah dengan cerita tu kan. Tapi dalam ni, aku tak rasa ada lah. Adakah dia nak tunjuk yang watak jebat ni banyak duit, kaya, sampai boleh honeymoon dekat Perak? Okay, fine. Tapi elemen yang jebat ni kaya pun tak ada play the significant role dalam cerita seterusnya. So mungkin dia nak menunjukkan yang jebat ni sanggup buat apa saja untuk isteri dia kan. Dia spend duit, sangguplah spend kan. Okay, sebab masa intro tu dah ada cakap pasal benda ni. Tapi again, benda tu tak ada contribute apa-apa untuk overall story. So pada aku tak ada motif dia nak adakan scene dekat Perak tu. And so kalau tak ada motif, buat pun kau nak habiskan duit shoot kat sana. Might as well kau use that budget untuk benda lain yang lagi penting. Sebagai contoh, writer yang boleh fix everything else. Sebab benda yang lain dalam filem ni jahanam babe, carcar mabah. Karakter, the story, semua macam disjointed tau. Tak ada konsistensi dari segi story, dari segi karakter. Aku bukan saja nak condemn kat sini tau Kuku Besi. Tapi memang cerita ni agak haru biru. Nampak macam mana kan? Dan kalau based on gempak.com punya artikel, memang orang akan rasa, wah cerita ni ada potential lah. Gempak artikel dia ada bagi 5 sebab rugi tak tengok filem ni. Sebab pertama, filem ni penuh aksi. Sebab kedua, boleh tengok telatah manja Naledi Asenros. Sebab ketiga, dia mempamerkan keindahan Perak. Sebab keempat, mengangkat kisah penghijrahan di mana seorang mafia dia bertaubat kan. Dan last kali dia tunjuk gangster punya lifestyle lah kan. Okay, based on 5 point tu, memanglah rasa macam okay, that's good idea kan. Tapi macam mana dia garap satu cerita
yang ada 5 point tu yang ada masalah dalam filem ni. Memang betul, semua point tu ada. Aku tak nafikan kan, aksi, penuh dengan aksi. Memang banyak aksi babe, gaduh je kan. Lepas tu tengok apa, telatah manja Nelida Senros. Memanglah dia gedik-gedik kat situ kan. Betul ada keindahan Prague. Prague ni, siapa yang tak tahu, dia dekat Czech Republic. Betul kan, dia punya nak tunjuk Prague ni, dia 360 je dia punya shot tu. Dia 360 shot tu kan, bagi nampak semua. Okay. Nombor 4, mengangkat kisah penghijrahan gangster yang bertaubat. That one is not so much. Ada, tapi dia tak berapa tekankan sangat. Kehidupan gangster pun not so much, just because ada gaduh-gaduh between gangster. Mungkin ada tattoo besar tu lah. Dia tunjuk tattoo besar gila babe, cakap yang dangerous pun kalah. Mungkin kat situ dia tunjuk kehidupan gangster ada tattoo kan. So apa yang nak cakap kat sini, memang ada elemen tu. Tapi itulah, tanpa storytelling yang dynamic, aku rasa penonton lost dan tak boleh nak connect dengan the character, especially the main character, which is the main objective of this movie. Cerita yang nak sampaikan tu, storytelling tu kena dynamic. Aku tak ada masalah dengan dia punya premise tu. Aku rasa boleh enjoy tengok kalau dibuat dengan betul lah kan. Dia punya idea tu semua cukup. Macam aku cakap, structure dia ada kan, tapi execution dia ke laut sikit. Aku rasa cerita ni ada potential untuk action rom-com punya movie kan. Pelakon pun okay, tapi sayang dia punya writing is so bad. Walaupun ada poin-poin yang menarik yang di-highlight oleh gempak.com tu, tapi kalau tak digarap dengan betul, sorry lah, dia still gonna be a bad movie lah. So aku boleh bagi 2 bintang je untuk cerita ni. And anyway, tahniah kepada Astro First dan dia punya studio sebab dapat collect 1.3 million dalam masa 4 hari. At least orang suka tengok lah. Maybe macam aku cakap, subjektif kan. Orang suka tengok lawak-lawak maybe spontan lah daripada Shahnaz tu kan. Tengok Nelida Senros, dia cacah manja gedik. Maybe orang suka benda tu. Okay, at least dapat 1.3 million. Okay, tahniah lah kan. Aku tak nak discredit benda tu kan. I mean, at least kau tahu apa yang kau buat lah. Alright, itu saja untuk review filem Jebat. Jangan lupa subscribe, share dan komen. Jumpa lagi. Assalamualaikum.